Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita di dalam sesi pelajaran Bahasa Melayu tahun 1. Pada hari ini, sesi pelajaran kita masih lagi di dalam tema 2 iaitu Masyarakat Muhibah. Untuk makluman murid-murid, pada hari ini kita masih lagi berada di dalam unit 5 iaitu Tolong Menolong. Tetapi pada hari ini kita akan mempelajari satu tajuk baru iaitu Mari Berpantun. Baiklah murid-murid, seperti biasa sebelum kita mulakan pelajaran, mari kita lihat standard kandungan pelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini, standard kandungan pelajaran kita ialah 4.2 iaitu menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam sastra. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 4.2.1 iaitu melafazkan pantun dengan intonasi yang betul. 1 Roman, pantun 2 kerat. Manakala standard pembelajaran yang kedua ialah 4.3.1 iaitu mencipta secara terkawal dan mempersembahkan pantun 2 kerat. Tahukah murid-murid apakah yang dimaksudkan dengan pantun? Pantun sebenarnya ialah sejenis warisan Melayu klasik atau sastra lisan yang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Walau bagaimanapun, pada masa sekarang pantun sudah dapat dilihat secara bentuk bertulis. Sebenarnya terdapat berbagai jenis pantun, iaitu pantun adat, pantun agama, pantun teka-teki dan banyak lagi pantun yang lain. Dan pada hari ini kita akan mempelajari pantun 2 kerat atau pantun yang terdiri daripada 2 baris. Sebelum itu, mari kita lihat ciri-ciri pantun. Di antara ciri-ciri pantun ialah selalunya pantun mempunyai pembayang. Pembayang selalunya dikaitkan dengan hubungan rapat dengan alam. Dan yang kedua, pantun selalunya mempunyai maksud. Maksudnya terdiri daripada perkara tersurat atau tersirat yang ingin disampaikan. Baiklah murid-murid, seperti yang telah cikgu janjikan, pada hari ini kita akan mempelajari pantun 2 kerat. Mari kita lihat contoh pantun yang berikut. Gendang gendut, tali kecapi, kenyang perut, suka hati. Okey, murid-murid lihat barisan yang pertama bagi pantun tersebut. Baris pertama ini dikenali sebagai pembayang, manakala barisan kedua dikenali sebagai maksud. Maksud dia, barisan kedua adalah maksud kepada pantun tersebut. Seterusnya, mari kita lihat contoh pantun 2 kerat yang kedua. Buah kelulut, buah kepayang, dimakan mabuk, dibuang sayang. Okey, seperti contoh yang pertama, pantun 2 kerat ini juga mempunyai 2 baris, iaitu baris pertama terdiri daripada pembayang dan baris kedua ialah maksud. Selain daripada melihat pembayang dan maksud, murid-murid perlu melihat rima akhir pantun. Rima bermaksud bunyi akhir bagi sesuatu pantun. Contohnya, di barisan yang pertama, bunyi akhir terdiri daripada suku kata yang, dan bunyi akhir bagi baris kedua terdiri daripada suku kata yang sama. Jadi, untuk pantun 2 kerat, suku kata yang terakhir mestilah suku kata yang sama ataupun bunyi yang terakhir terdiri daripada bunyi yang sama. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid telah bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu masing-masing. Murid-murid boleh membuka buku teks di halaman 30 dan mari kita lihat tajuk pelajaran kita pada hari ini bersama-sama.
Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar melafazkan pantun. Murid-murid boleh melihat buku teks murid-murid dan membaca pantun tersebut bersama-sama. Okey, berikut ialah pantun yang pertama. Murid-murid boleh membaca pantun bersama-sama cikgu. Ikan gelama si ikan haruan, pupuk kerjasama, erat perpaduan. Okey, rima terakhir bagi baris pertama terdiri daripada wan dan baris kedua pun mempunyai rima yang sama. Jadi pantun dua kerat mestilah mempunyai rima yang sama bagi baris pertama dan baris kedua. Mari kita lihat pantun yang kedua. Tangkap kelah dengan joran, rajin-rajinlah membantu jiran. Okey, rima terakhir bagi baris pertama terdiri daripada ran dan rima terakhir bagi baris kedua terdiri daripada ran. Jadi rima terakhir ataupun bunyi terakhir bagi baris pertama mestilah sama dengan bunyi terakhir bagi baris kedua. Okay, jika murid-murid lihat, sebenarnya terdapat dua pantun yang belum dilengkapkan di dalam buku teks murid-murid dan di dalam buku teks juga disediakan dua jawapan. Jawapan yang pertama ialah belikan Pak Long rambutan seikat. Manakala jawapan yang kedua ialah bantu membantu amalan yang baik. Mari kita lihat bunyi terakhir bagi setiap jawapan yang disediakan. Bunyi yang pertama ialah KAT dan yang kedua AIK. Mari kita lihat pantun dan pilih jawapan yang sesuai. Untuk kita isikan bagi tempat kosong yang disediakan. Pantun yang pertama ialah mengutip batu di Gunung Daik. Jadi, rima atau bunyi terakhir ialah AIK. Jadi, jawapan yang sesuai bagi tempat kosong yang disediakan ialah bantu membantu amalan yang baik. Kerana rimanya sama dengan jawapan yang kedua, iaitu AIK. Ingat murid-murid, rima bermaksud bunyi. Dan pantun yang kedua ialah baris pertama perlu murid isikan dengan jawapan yang sesuai. Dan baris kedua ialah tolong menolong membawa berkat. Jadi jawapan yang sesuai ialah KAT. Jawapan yang hujungnya mempunyai rima ataupun bunyi KAT. Jadi, belikan Pak Long rambutan seikat. KAT. Lihat murid-murid, jawapan ataupun bunyi terakhir bagi pantun dua kerat mestilah bunyi yang sama. Untuk latihan pada hari ini, murid-murid boleh membuka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 di halaman 34. Okey, mari kita lihat latihan kamu bersama-sama dengan cikgu. Okey, murid-murid dikehendaki lengkapkan pantun dengan perkataan yang sesuai. Berikut ialah jawapan bagi latihan yang disediakan. Jawapan yang pertama ialah pekan. Yang kedua gembira dan yang ketiga ialah mesra. Manakala jawapan yang terakhir ialah cendawan. Okey, pantun yang pertama ialah menjala patin di Tanjung Ara. Rakyat prihatin, hidup gembira. Untuk pantun yang pertama, jawapan telah disediakan. Jika kita lihat, rima terakhir ataupun bunyi terakhir bagi baris pertama ialah ra dan bunyi terakhir bagi baris kedua masih lagi bunyi yang sama iaitu ra. Dan berikut ialah pantun yang kedua yang perlu murid-murid lengkapkan, iaitu membeli layang-layang di... Okey, ini ialah tempat kosong yang perlu murid-murid isi. Membeli layang-layang di tempat kosong dan baris kedua ialah sayang menyayang kita amalkan. Jadi rima terakhir ialah kan. Okey, di dalam jawapan yang disediakan, rima yang terakhir yang membunyikan ialah pekan. Jadi jawapannya ialah
Membeli layang-layang di pekan. Pekan mempunyai rima yang terakhir dengan amalkan. Sayang menyayang, kita amalkan. Terusnya, mari kita sama-sama lihat pantun ketiga yang terdapat di dalam buku aktiviti kamu, iaitu letak cawan di atas para. Layan kawan dengan... Okey, ini ialah tempat kosong yang perlu murid-murid isikan. Mari kita lihat rima terakhir bagi baris pertama, iaitu ra, ataupun bunyi terakhir ialah terdiri daripada ra. Jadi, jawapan yang murid boleh pilih mestilah terdiri daripada bunyi ra. Okey, jadi jawapannya ialah mesra. Layan kawan dengan mesra. Manakala pantun terakhir ialah di atas titi tumbuh. Okey, ini ialah tempat kosong yang murid-murid perlu isikan. Senang hati bantu kawan. Jadi rima terakhir bagi baris kedua terdiri daripada wan, dan jawapan yang sesuai ialah cendawan kerana bunyi terakhirnya terdiri daripada wan. Jadi di atas titi tumbuh cendawan, senang hati bantu kawan. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Murid-murid boleh menyiapkan latihan yang telah cikgu berikan. Sehingga berjumpa lagi di dalam kelas Bahasa Melayu yang akan datang.